Jangan cakap Bukan pandai. senang lah. Daripada 25 ke 13 jauh. Banyak rider nak kena potong. Oi, banyak. Rider yang nak potong tu pula semua tu world ni level. Bukannya baru Bukan baru kutip-kutip bukan baru main Pro A pun apa. Sebelum ni style dia akan middle race, dia akan ke belakang sikit. P6, P7 dia akan duduk. Last time dia akan pergi ke depan balik. Macam mana jadi dekat Brazilian GP. On the awal sikit daripada sebelum ni dia on. Motor tengah bawah. Tengah bawah. Itu yang jadi slip pun. Eyesight terlampau agresif sangat pun tak boleh juga. Ada mungkin dia lambat sikit lepas break ke. Patutnya dekat situ dah lepas break dah start on throttle. Ya dia hard brake orang. Hard brake tu bila kau hard brake, semua gravity berat semua pergi kat depan tu. So bila lama sangat duduk depan dia dah panas. Lepas tu lambat sikit. Benda ni macam aku cakap tadi lah, dia millisecond je. Mungkin sebelum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin daripada Full Total Podcast Show yang dibawakan oleh Manol Malaysia. Manol bukan minyak kereta je, minyak motor pun ada. Sebab ada yang cakap, Manol ni bukan minyak kereta, nyengit-nyengit muka cakap. Minyak motor pun ada. Dibawakan oleh Manol Malaysia dan dipersembahkan oleh Skytime Success Services dan juga kita punya co-host Syafiq 94. Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Itu dia. Kenapa keberadaan dia di sini untuk mengulas fakta-fakta teknikal dari perspektif rider. Dia kan rider. Rider ke ex-rider? Ex-rider. Terpaksa pencen. Terpaksa pencen. Kalau keadaan mengizinkan belum lagi. Okey. Kita nak cerita episod kali ni, episod yang ketiga ialah episod berkenaan dengan Austin GP. American GP. American GP ni selalunya vibe dia macam Cowboy sikit. Dia macam selain macam Japanese GP kan, macam orang suka pergi kan. US GP pun macam salah satu, tiba-tiba semua nak buat livery sendiri, nak buat helmet ada lain sikit. Bukan macam motor baru ni apa, VR46. Meriah gila. Trackhouse Dream US livery tukar. Even rider punya helmet macam Marquez lain, DJ lain. So dia punya vibe tu lain lah. Dia macam bukan ordinary race circuit yang biasa lah. Macam kalau kita pergi, ada tema dia. Datang side tu mesti kena tukar livery selalu. Jadi macam trend. Dah jadi macam apa? Jadi macam tradition lah. Datang US dia ada sendiri punya livery. Okey. Macam biasa kita akan mula kita bagi peringatan dulu, like dulu, komen dulu, share dulu supaya kita podcast ni berkembang. Podcast apa yang baru tengok, first time tengok kan. Podcast ni kita ulas berkenaan dengan motorsport, especially MotoGP lah, walaupun kita ada selit-selit sikit. Moto3, Moto2. Ada selit macam World Superbike ke, kita ada menyimpang sikit kat Prix ke apa, tapi still to win motorsport. So kami bincangkan secara seilmiah yang boleh, tak ada nak menjatuhkan mana-mana rider, mana-mana team, sebab kami tak bias mana-mana rider, mana-mana team, betul? Betul. Kami hanya nak tengok satu race yang kita tengok yang race yang best. Ada yang best lah, yang hiburan orang kata. Kalau yang Indonesia seru. Yang banyak seru sangat tengok cerita Indo ni. Yang seru, yang keren apa lagi? Yang apa, balapan yang seru. Balapan liar. Bukan. Balapan liar dia tak pakai helmet, tak pakai baju. Ini balapan betul lah kan. Sebab kita tak boleh lari daripada benda tu. Pasalnya kita punya negara jiran apa ada rider dia. Dua pula tu rider dia, Mario Haji dengan Veda. So kita masuklah terus ke Moto3. Struggling week untuk Hakim Dennis memang nampak. Rider negara kita. Struggle juga ada. Struggle nampak dekat sana, memang struggle daripada awal. Bukanlah struggle teruk sangat pun, tapi dia sebab dia dah biasa duduk depan. Tiba-tiba kita tengok dekat belakang jadi macam pelik lah. Tayar belakang 15 ke atas. Asal Dennis ni kan. Something wrong ke dekat motor kan. Sebab Thailand dia okey. Brazil pun P3 qualify. Tiba dekat sini tengok dia dengan struggle dekat kisah lemang punya pasal. Lemang. Hari raya ni. Sana ada lemang Mana tahu dia export lemang dibuat tu. Ada lemang So dekat sana kita tengok dia struggle pada Q1. Dia tak pergi Q2 pun. Dia pergi Q1. Session berbaki umur 3-4 minit kan. Dia jatuh dekat front straight lepas keluar pada turn. Second last turn ke last turn tak silap aku. Last turn. Motor bobble, jatuh. Dia satu
Tak sempat. Jadi rider punya perspektif. Kalau jatuh masa qualify yang sangat short, qualify kan pendek je masa. Kalau jatuh Habis motor rosak, badan barai macam mana? Habis lah. Mental semua kacau. Kira- Satu whole race tu habis tu. Mental kita kacau tu ya. Qualify tak perform, nak hadap main Nak ada race lagi. Dengan yang dah tahu dah result tak ada ni, qualifying tak ada kan. So jadi tekanan lah. Badan pun Rosak auto dia lesu tu. badan rosak. Badan rosak. Mental pun rosak. Mental pun rosak. Tapi Tu penting tu practice qualifying tu penting juga. Bukan hanya rider ni bukan hanya fokus race je. So free practice tu dah start dah kerja dah. Dah start kena Bila kau kerja sampai dah 80% tiba masih fail, nak habiskan 20% tu macam nak macam berat kerja lah. kalau orang kerja lah. Jadi berat Tak lah. basket lagi sejam nak habis kan. Mula kerja relax, nyorok. Nak cepatkan masa macam tu. jadinya So mungkin after ni bukan luck negara kita lah. Kita bukan. next ni. Tapi kita harus beri satu respect juga pada dia. Walaupun bermula di P25 iaitu petak yang terakhir betul. Petak yang terakhir kerana dia gagal mencetak masa pada hari qualify. Sebab dia crash je. Dia crash. Tapi kalau dia tak crash pun aku rasa tak ada duduk lah. Tak ada lah. Tak Paling mungkin. pun ujung-ujung Q1. Q1 kot boleh lepas Q2. Sebab final race tu dia pergi sampai nombor 13 dia finish kan. 13. Start 25 tu yang kita kena bagi respect kan. Kita kena bagi 13. respect, kita Maknanya kena dia bagi still buat kerja lah. ya, dia tak give up walaupun kalau aku rasa kalau takat Macam aku cakap tadi, kita tadi dah 80%. Dah malas. Jadi apa jadi dah esok kan. Ni semangat yang kuat lah tunjukkan daripada Hakim ni. Mula P25 habis 13. P13 dan hampir catch up mid pack, second grouping depan dah lari dah. Second grouping tu hampir nak dapat. Bukan senang dengan rasanya dia tak pernah main sebelum ni sebab Red Bull Rookie tak ada pergi US. Red Bull Rookie tak ada pergi US. Oh, the first time. Talent Cup tak ada pergi US. So dia first time main kat sana. Dan yang walaupun macam tu punya result P13 start akhir, yang lagi membuatkan tim MSI sendiri sayang dan respect pada dia ialah dia outshadow yang manakah teammate dia yang dah lama dalam tim tu, kerja dengan orang yang sama, engineer sama, technician yang sama, boss yang sama, dan pernah race kat situ berkali-kali pun tak boleh deliver macam mana dia deliver. Itu yang membuatkan MSI punya team ni sayang dekat dia, suka dekat dia walaupun baru 3 race. Right. Satu pencapaian yang dia bagus, ada something lah yang tak semua orang ada. Nak dapat satu yang tu memang satu talent yang jadi permata negara ni memang tak senang. Terengganu je boleh buat sangat Dekat Terengganu rekod cantik. Terengganu rekod cantik. Hafiz pun memang orang KL tapi dia ada darah Terengganu juga. Tapi so far ni mutakhir ini Danish dan siapa? Kabil. Terengganu juga. Dua nak Terengganu. Ya. Tapi jangan lupa first yang menang nombor 1 dekat untuk negara kita siapa? Itu kena orang Perak kita. Orang Pengajar sebut kan. Sebelum tu Yuzi tak sebut. Orang Tony Tan kot. Tapi sekarang masyarakat Perak lebih tertumpu di Sahul Speedway. Itu korang kena Google tu. Itu lebih viral dan hangat kan. Betul. View beribu-ribu satu malam. Siap boleh pergi tu. Kan. Kita tepi lah lantak itu bukan kita punya hal. Kita nak cerita pasal Moto3. Okay, Dennis, good job. Dapatkan P13, dapat point. Walaupun kata ada aku baca komen cakap P13 2 point 3 point pula sembang masuk berita semua. Hang buat tengok. Start last mental dah kacau lah. Dah lah mental dah kacau. Motor dengan badan barai lagi, motor barai. Bawa harapan tim lagi. Dapat 2-3 point. Bawa balik negara pun okey lah. Nak apa lagi kan. Betul. Jangan cakap Bukan pandai. senang lah. Daripada 25 ke 13 jauh. Banyak rider nak potong. Banyak. Rider yang nak potong tu pula semua tu world ni level. Bukannya baru Bukan baru kutip-kutip Bukan baru main Pro A pun. Okay, Veda. Veda. Macam mana kita setiap episod nak sebut Veda. Sampai qualifying kita dikecam oleh Konoha. Sebabkan Veda duduk dekat front row. Second row nombor P4. Second row, P4. Ada ke satu headline tu aku tengok kan. Veda bermula P4.
tetangga P25 terakhir. Nak cari gaduh ke macam mana? Lepas tu mulalah komen-komen netizen sana dengan netizen sini. Aku tengok lah seko-seko ni bapak budak yang nak pergi bergaduh dekat komen tu nak buat apa? Aduh, tapi yalah macam kita cakap sebelum ni, macam Brazilian GP beda dah podium. Dia teruskan kecemerlangan dia yang sama di Austin, qualify P4. P4. So memang dah kalau qualify first to row tu memang dah ada aim untuk podium lah. Untuk main dengan front group dan seterusnya, tactical ke macam mana untuk cari podium kan. Nampak okey dah race tu. Nampak okey dah. Lagi 7 lap nak habis. Okey, lagi 7 lap nak habis. Ada satu soalan nak tanya kejap lagi, perspektif rider kalau mana yang tengok race tu kan, memang kita ni cheer for Hakim Daniel, tapi kita selalunya macam Radio Asia tu kita rasa dekat dengan hati kita walaupun dia Konoha ke apa ke kan. Tapi dia Konoha tak berhati kita. Apa sebab tu? Kita elok support korang. Walaupun Konoha ke apa, kita ada macam beda P7, P6 boleh ni main depan kan, boleh pun ke. Aku mengharapkan dia memang tactician pada aku sebab macam tapi time bila ada Veda ada Hakim ni ada lain lah. Itu kita sebab memang ada perasan sebelum ni style dia akan middle race, dia akan ke belakang sikit. P6, P7 dia akan duduk. Last time dia akan pergi ke depan balik. Macam mana jadi dekat Brazilian GP. Dia buat macam tu walaupun ada red flag dan restart. Di corner tu yang Beda jatuh tu, nampak dia jatuh high side. Ya. Secara teknikalnya apa yang menyebabkan dia jadi gitu? Okey, dia kalau kita tahu macam kita tengok Brazil 7-8 lap nak habis, Vega baru buat start buat kerja, betul? Betul. Sama lah waktu kejadian tu lagi 7 lap nak habis. Dia nak start pergi depan. Okey, dia dengan siapa kat belakang dia? Waktu tu yang tengah leading tulis Betul. lebih kurang dalam fight. Dia ada dalam grup tu, Dalam cuma grup dia tu. gap sikit dengan depan tu. Betul. Ada so yang aku nampak dia keluar, dia dah tahu lagi 7 lap nak habis. Dia on the awal sikit daripada sebelum ni dia on. Motor tengah bawah. Tengah bawah. Itu yang jadi slip tu. Eyesight. Terlampau agresif sangat pun tak boleh juga. Sebab dia dah kelang kabut nak kejar depan. Dia nak kelang kabut. Kesilapan rookie. Itulah terlampau cepat nak ke depan. Maksudnya dia on throttle sedikit awal Sedikit awal daripada biasa. Dalam keadaan motor tengah miring miring kan? Tak miring dan nak exit lah. Nak tegak Nak tegak tapi masih miring lah. Masih miring. Dia tak boleh on se-agresif tu. Miring. Miring betul miring kan? Miring. Miring. Dia tak boleh on se-agresif tu. Sepatutnya kena rider punya perspektif gentle sikit lah. Maksudnya sikit so dia smooth sikit lah. Tak tahulah, tapi itu semua dalam kita tengok millisecond punya, kita tak boleh nak nampak benda tu. Millisecond. Tapi dalam TV nampak macam tu lah. Kesilapan dia betul. on awal. Kalau bahasa term yang selalu orang pakai, turn on awal. Ya. Dia habis tu high side apa lagi? Jatuh. Nak cakap kau tutup minyak. Tutup minyak mana boleh high side? So yang on minyak je lah boleh high side. Over power, spin. So nampaknya memang dia terpulang lebih lah. Bad luck lah. Ya. Itu biasa lah tu. Kalau tengah fighting kan. Tak terfikir. Macam tadi millisecond apa? Millisecond punya reflektif. Tak boleh detect benda tu. Tak boleh detect benda tu. Dia semuanya terjadi dalam bukan lagi sekelip mata. Half kelip mata lah. Half kelip mata. So small mistakes dekat sana yang Veda buat telah pun cost dia punya chance untuk kejar front group dan cuba dapatkan momentum podium dia yang dekat Brazil P3 tu. Tak dapat. So media sosial Indonesia pun sekali lagi bertelagah kerana Danish dapat P13 ada point, Veda dapat 0 point. Sebelum race bergaduh, lepas race pun nak bergaduh. Aku tak faham. Sekarang championship Veda nombor apa? Veda championship nombor 5 kalau silap. Akhirnya ni? Akhirnya ni 11. Siapa Veda? Top 10 Tapi awal season lagi. Ya, ada banyak 24 lagi. race kan. 24 race baru main 3 race. Relax Kot mana tahu nanti Europe, sebab Europe punya track dia orang dah pernah main dulu Red Bull Rookie. Jerez, Catalunya, semua ni track yang pernah main. Mana tahu kat sana datang kan. Diharapkanlah dua rider ni boleh main dekat top 10 sentiasa
throughout the season. Baru kita tengok satu race yang seru. Ya. Okay, sebab tengok Europe je boring macam ni. Pini, memanglah Pini tu menang race, tapi Pini memang patut menang ada. memang mana The menang. first win tu. The first win. Nombor 94 pula tu. Ai. Ha. Oh, sebab nombor yang ingat sangat tu. Pini first win bersama Honda Leopard Honda. Tim tu memang tim yang bagus, tim yang Memang tim yang selalu menang. selalu menang, yang melahirkan champion-champion macam Juan May, macam Danny Betul. Ken. Tim-tim yang melahirkan tim champion-champion ni biasanya rider yang diambil pun bukan biasa-biasa. Walaupun Ya. Pini ni macam kalau episod lepas cerita pasal trend produk, Pini ni trend produk juga. Dia bukan cepat naik pun, lepas dah 2-3 season baru sampai dekat depan dengan motor Honda. Dulu dia bawa KTM. Okey lah, nampak dia ada sedikit luck yang membantu dia pada kali ni. Selain daripada dia punya taktik yang menjadi untuk bounce for the last 5 laps, meninggalkan yang lain-lain yang macam nak cakap, bukanlah dia, memanglah dia dalam group tu dia duk ikut, tapi disebabkan last Red turn Bull depan tu siapa yang fight? yang depan tu yang bergaduh begitu. Itu lah. Valentin Poroni dengan siapa satu lagi je? Valentin Peron dengan Apa Allahu Akbar. lupa. Tapi 2 biji ni lah yang bergasak sangat dekat depan. Tu masuk dapat kat End up Pini. last turn bergasak sangat. CF motor. Siapa tu lagi belakang? Siapa CF motor? Nombor 2. Dia satu KTM, satu Satu Pini, nombor 1 Pini. Nombor 2 Pini datang pada belakang, yang bergasak mula-mula depan. dua tu Red Bull. Red Bull dua. Pini pun Honda lah, lupa lah. Rasanya Peroni dengan Cape tak silap yang bergasak dekat depan. Last turn dua-dua white, betul. Dua-dua white, datanglah Pini. Memanglah dia luck lah, boleh kata luck lah. Dua ni bergasak, aku take peluang lah, ambil peluang. Tapi Pini sebelum dia masuk last turn dah ada charge pasal. Ya. Bila dia charge, Charge. yang ni pun tengah charge ni. So ni mental, nanti sebelum dia masuk back aku masuk dulu. So dia losekan lagi brake dia. Yang ni pula lose brake, dua-dua terkeluar. So dapat yang ni. Ni tadi sebab dia charge pun dia macam pasal dia masuk dia letak brake balik. Dia nak bagi kita nampak je. Dia memanglah kalau orang yang tak faham race akan cakap luck sebab dua ni white. Tak. Tapi sebenarnya pada awal tengok strategi dia dah betul lah. Pini kacau macam dia tu. ada kacau. Dia maksudnya strategi dia menjadi. Memang tak nampak macam dia charge yang depan tu, tapi yang depan dia dah charge yang depan. Dia charge yang ni. Yang ni mengelabah lah. Cakap ni kalau masuk aku tak lebih lagi. Kalau langgar pula aku kena lebih. Bila lebih ni pun tak boleh guna. Betul. Lebih dah terlebih sangat. Sebab kita nak mengubah perspektif dalam racing ni, luck tu memanglah kalau sometimes result tu luck lah, ni luck je, orang depan jatuh orang dapat satu nombor macam tu kan. Tapi kalau keberadaan dia tu tidak di situ, tidak merencanakan apa dia punya strategi tu, jadi Betul. tak jadi kan. Itu yang membezakan orang yang faham racing dengan tak faham racing ni. Okay, Moto3 race habis, tutup. Buka Moto2. Moto2 ni macam biasalah, satu kategori yang boring lah. yang Lepas tak ada rider Malaysia, boring lah. Dulu kita ada Hafiz Syarin. ada tengok Satu-satunya rider yang kebanggaan kita lah, Hafiz Syarin kan. Itulah rider paling successful pun dalam Malaysia rasanya. Ya betul. Selepas dia tak ada lagi. Tak ada lagi. Tunggulah Kim Dennis ke KB Irfan ni macam mana kan. Moto2 satu kategori yang boring. Senna Agnes win. Orang Australia bawa apa motor tu, Nicky Molly. Senna Agnes ni yo-yo. Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dia bukanlah satu rider yang constantly ada dekat depan ke apa. Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dan perasan kebanyakan track yang banyak fast and flowy, kiri kanan dia akan excel kat sana. Track macam tu memang kegemaran dia. Kalau stop go macam track-track Europe, Ada suka track yang ada suka track yang fast and flowy. Walaupun agresif dekat lah. Amerika ada 3 stop and go yang sangat memang betul-betul braking sampai kata liver nak kena throttle. Tapi fast and flowy dekat first dengan second sector tu memang dia pegang kat sana. Dia memang suka track yang macam tu. Race red flag pun ada satu good luck charm juga dekat dia. Maksudnya faktor yang membantu dia untuk menang race tu ialah race tu red flag. Kalau race tak red flag mungkin lain outcome dia. Sebab masa red flag pun dah took out dekat 4-5 riders. Masa tu macam biasalah bila MotoGP ni kalau ada apa-apa accident yang besar yang melibatkan
technical failure daripada motor tu, dia orang akan rahsia kan. Macam bukanlah rahsia, macam tak nak diwar-warkan. Tapi inside story bagi tahu itu problem daripada brake failure. Punca dia apa? Warm up tak ada. Dulu lagi warm up tak ada. Harap satu sighting lap. Lepas tu Apa motor tu? motor tu Tak ada warm up? tak ada. Oh ya? Aku tak pasal. GP Pagi tak ada warm up? pagi Motor tak tu? ada. Sibukkan dengan si fan parade tu. Fan parade, tapi kali ni bukan main fan parade, main apa? Baling bola baseball. Betul lah ya. Pagi tu. Sebab dia orang nak entertainmentkan benda ni. Dulu sports, motorsports, people enjoy motorsports. Sekarang dia entertainment kan. Bawa rider naik datang dekat track, baling bola baseball lah, benda lah, macam tu lah lebih kurang. So brake failure, hentam 4-5 biji motor, start race. So grid dah jadi kecil. Dan juga starting grip dah tak sama macam mana qualify tadi. So kat sana macam biasa lah, macam cakap, bila red flag rider akan mental kacau kan. So dah tak ada apa yang nak di tengokkan sangat. Lagipun Moto2 punya race dekat sana macam a bit boring pasal kontender-kontender yang biasa berada di depan tak ada di depan. Holgado belakang. Ya, nama-nama yang tak kenal pula. Yang ada dekat depan. Macam Alex Escrick tu tiba-tiba perform tak tahu pada mana. Tapi nak highlightkan satu rider yang macam Brazilian GP kita cakap, dengan American GP pun sampai dia datang juga, Izan Guevara lagi sekali. Izan Guevara. Boleh kata macam Izan Guevara ni sekarang apa tau, dia pergi ketuk pintu-pintu tim-tim MotoGP. Nak saya ni boleh bawa MotoGP ni tahun depan ni kan. Boleh lah ambil saya pun muda. Macam saya naik years tak boleh dah tua. So ada beberapa rider Moto2 yang tengah antara hot yang dibincangkan untuk dia orang promote naik MotoGP tahun depan, antaranya Holgado, Alonso, Izan Guevara. So banyak lah maknanya ada GP sekarang yang tahun depan tak ada kerja. Unemployed lah. Kalau dah banyak sangat motor tu punya rider nak naik tahun depan, tu banyak rider GP akan kehilangan kerja. So mana company ada buka kerja kosong, boleh roger dia. Tak offer kontrak lagi pasal yang habis kontrak pun habis kontrak. Yang nak renew kontrak pun renew kontrak. Macam ni lah. Ni cerita dari luar sikit ekonomi punya pasal kan. Ekonomi dunia akan menekan tim-tim ni semua untuk cut bajet racing. Betul. Okay. Untuk cut bajet racing, dalam masa yang sama teruskan racing dan mendapatkan result racing yang bagus. Jadi tim-tim semua akan mencari jalan untuk cut bajet, dan most of the budget untuk tim-tim racing ni dihabiskan dari segi logistik dan juga pendapatan rider. Macam contoh Fabio Quartararo 12 million pound sterling setahun, besar tu. Okay. Dia orang akan look into sources macam rider-rider muda yang di mana gajinya lebih rendah tapi boleh deliver result yang lebih kurang. Nak buat macam tu. So dia orang mungkin akan cedok more riders daripada Moto2 dan tidak mengekalkan rider yang sedia ada. Contoh rider yang senior, contoh yang walaupun tak duduk depan tapi rider senior, contoh Johan Zarco. Dia takkan terima gaji di bawah pada 7 ataupun 8 juta setahun. Kalau ambil rider Moto2 yang gila-gila nak sangat naik motor GP ni, bagi dia 5 juta 4 juta setahun, dia dah cukup happy dah untuk sign kontrak tu sebab nak berada di MotoGP. So di sini peluang rider Moto2 untuk naik ke MotoGP disebabkan tekanan ekonomi. So rider-rider yang dah lah tua tak perform pula tu, demand gaji besar, tahun depan bye-bye lah. Antaranya boleh sebut siap-siap kot. Morbidelli, Zarco, Alex Rins. Jack nasib baik, dia pandai diplomatik dengan Pramac kan. Sekejap dia pun habis tu. So rider-rider yang tahun depan GP mungkin ramai yang tak ada kerja, di replace oleh rider Moto2 yang gajinya lebih rendah tapi masih boleh produce race yang best dan result yang best. Contohnya macam Holgado, Alonso, Izan Guevara. Yang macam yang dah memang tua dekat Moto2 tu tak payah lah. Macam siapa tu? Aaron Canet,
Dah habis dah. Tu dah habis season Kalau dah. kena sial dalam motor sangkut isu. Dia tattoo ni pasal. Hmm. So market untuk rider Moto2 naik tahun depan mungkin akan nampak lebih ramai. Sebab rider MotoGP tidak lagi boleh disara gajinya oleh tim sebab kos untuk race dah jadi semakin tinggi. Dan sekarang pun kita boleh nampak impactnya di mana Monster dah nak tarik dia punya title as a main sponsor untuk Yamaha factory. So dah tak ada Yamaha dekat sana. Even sponsor pun banyak dah dari. Even tengok tim KTM sekalipun, Motul pun dah start, bukanlah dia tarik sponsor, dia mengecilkan jumlah sponsor dia. Dapat tahu ikut mana tengok logo dah makin kecil. Kalau logo besar mestilah besar sponsor kan. Kalau logo kecil lah. So Moto2 tahun depan mungkin akan jadi lebih liar. Pasalnya rider Moto3 yang belum cukup matang pun mungkin dipromote masuk Moto2. Betul. Yang belum cukup, biasanya dulu 2-3 tahun dekat Moto3 baru masuk Moto2 kan. Sekarang tak ada, mungkin setahun 2 tahun duduk Moto2 Moto3 dia akan angkat masuk Moto2. Sebab Moto2 dah tak ada rider. Ya, banyak dah naik atas. Dia kena naik kan. So macam itulah kitarannya. So harap-harapnya boleh produce race yang masih yang menarik lagi, yang menarik lagi ya. CC pun dah tukar tahun depan 850cc winglet jadi kecil, aero pun jadi kecil, no ride height device kan. Aero jadi kecil ke padam tu? Kecil, winglet kecil tak ada, cuma kecil. Okay, aku tahu dah motor apa yang sesuai. ZX motor. Dia dah buat dah. Sekejap lagi lah sembang. Dia dah kepala dia ZX motor je kan. 850cc winglet dan aero dikecilkan, no ride height device, no apa tadi? Whole shot device. No drink and drive. Bukan. Itu jangan langgar orang, mati orang. Whole shot ada juga. Ride height device tak ada. Baguslah syok tengok lawan skill dengan skill. Betul. Ini motor dah macam ikan keli, dah macam ikan keli dah macam sayap segini. Ada yang sayap ke bawah, sayap ke atas, macam. Okeylah, kita masuk ke kategori yang main sayap-sayap tu ialah kategori MotoGP. Mulakan Safiq dengan sprint race. Sprint race. Starting first. Diego. Dija back to back. Back to back VR46 punya team back to back first. pole Dija. Peko. Nombor 3 Acosta. Nombor 3 betul. Marquez kali ni jauh Marquez qualifying struggle nampak. Padahal ni bukan king of kota dah. Dah dethrone lah banyak kali lah. Dah king of kota sebab dia most wins kat sana. Tapi dah dethrone lah banyak. Tahun lepas Banaya menang. Banaya menang. Tahun sebelum tu pun bukan Marquez juga. Ya. Tapi yang aku tahu sebelum ni kalau Marquez je kota track macam ni dia punya Tapi kali ni tak nampak dia, nampak macam pelik sikit lah. Mana nampak ada struggle improvement sikit. dari baru sekarang lagi bagus cepat. So sprint race kita dapat tengok battle yang pernah kita saksikan 2024 dulu. Macam mana kita tengok 2024 Martin asyik lawan dengan Banaya, tak ada rider lain. Dua ni lawan macam tak ada, macam grid tu tak ada lah. Dua rider ni je yang ada kan. So kita dapat tengok lagi sekali di mana Martin berjaya catch up Banaya daripada 5 lap terakhir sampailah berjaya overtake. Sampai overtake dekat hairpin. Tapi yang overtake tu pada aku sikit tak clean lah. Banaya almost kena dah lutut dia pada tar, di mana masa tu Martin masuk, dipaksa angkat. Pada aku tak clean sebab almost dah macam dah nak kena dah pun. Kalau nak angkat tu at least masa baru nak letak masuk boleh angkat. Ni dah macam paksa angkat. Tak angkat kita dua-dua crash. So tak clean lah. Tapi kat sana yalah, Peko kan jenis Mr. Cool. Dia play safe Peko ni. Dia tak agresif sangat. Walaupun dia kata dia marah, ada dalam bahasa mencarut dia kan. Tapi dia masih cool lah. Walaupun Martin menang. Tapi apa tu. Yang cakap tadi apa pasal Peko marah mencarut. Yang bercarut tahan tahu dia cakap apa? Tak tahu. Tapi sebab aku tengok Full TV dia tut. Oh iya. Maksudnya cerita. Tut. Apa yang dia cakap tu sama macam Valentino Rossi cakap. Valentino Rossi cakap dekat Marquez.
Benda yang sama. Benda sama. Agaknya satu Itali mencarut benda yang sama. Semua fucking bastard. Dia marah mati. Mati. Tapi So, dalam keadaan gurau lah, dalam gelak lah. Walaupun lagu gelak pun dia orang sebenarnya itu macam perang psikologi. Kan. Kita racing ni pertandingan, siapa nak kalah. So Mati menang P1, Peko ambil P2 dan P3 sepatutnya Bezeki. Sprint race tu sepatutnya Bezeki tapi diwarisi oleh Acosta. Kerana mistake by Bezeki jatuh. Tak macam Bezeki Bezeki jatuh kan. Ni Bezeki jatuh sebab Marquez kan? Bukan lah? Bezeki jatuh sendiri kan? Yang Marquez masuk break. Itu Dija. Itu Dija masa sini lah. Itu Dija masa Allahu Akbar. Sprint race betul. Sprint race lah. Sprint race. Marquez masuk dia misjudge corner hairpin tu. Bawa keluar, jatuh, tarik Dija sekali. Dija sekali aduh. Kira macam kes siapa tu si Veda tarik Joel Esteban jatuh tu. Mungkin yang sama, turn yang sama pun. Ya. Turn yang sama pun. So Acosta inherit P3 daripada kesilapan Bezeki. Acosta dapatlah P3. Damage limitation. Nampak Acosta ni dia kalau ikutkan dia podium banyak lah GP ni. Banyak. Daripada start bawa gas-gas warna merah tu sampai ke bawa KTM, podium dia banyak tapi tak pernah menang. Tak pernah menang. Dia tak pernah P1. Most rider apa ke? Most rider podium without win. Dia bawah bawah siapa? Tengok nama-nama besar Pedrosa pun ada dekat situ. Dia ni Mr. P2 lah. Mr. P2, Mr. P3. Mr. P2, Mr. P3 tak ada menang. So Acosta damage limitation ni di mana satu motor lah KTM dia. Dia seorang je yang KTM boleh ke depan pun. 4 biji KTM. Tapi ada tapi walaupun dia P3 pada hari race itu sebab macam kata luck P3 pun sebab apa? Bezeki punya mistake. After race kena tarik P3 dia. Sebab tire pressure punya law. So dapat dekat Enea Bastianini KTM yang kedua. So kat sini KTM yang boleh main 2 orang je lah. Tapi Enea pun yo-yo juga. Kadang okey kadang tak okey betul. Viñales tak mau cakap lah. Itu Viñales. Viñales semenjak training dengan Lorenzo lagi teruk lah. Apa yang Lorenzo ajar dia ni? Saya betul. Kononnya apa tengok Lorenzo buat video kan main. Siapa yang boxing tu? Creed dengan Apollo Creed dengan siapa? Logan. Kononnya anak didik Apollo Creed dengan yang boxing Rocky. Sama macam dia dengan Viñales, Lorenzo dengan Viñales. Aku tengok lagi train dengan Lorenzo lagi merepek meraban begini kan. Tak tahu apa sebab Viñales tak race terus dekat kali ni, injured. Walaupun 2 race sebelum ni memang tak nampak dia kat mana-mana pun, injured terus. Enea finally Brazil tak ada, Thailand tak ada, US kali ni ada mari. Duduk depan top 5, top 3. Final race dengan sprint race. Acosta, Binder. Tak mau cakap. Binder tu lah. Tahun lepas bukan main. Binder finish last lah. Binder finish last. Pada kita tahu Binder dulu antara yang fighter juga. Factory KTM yang tak tahu lah. Nasib baik Raul dulu tak duduk dekat KTM. Raul punya future hancur dalam muda. Binder tak apa dah tua, dah puas bawa MotoGP lah kan. Nak pencen lah tak apa kan. Lala Acosta juga the only tunggal yang boleh. Tapi itulah tire pressure infringement pula. Kena penalty. Terpaksa bagi dia kena berapa second 3 second ke 6 second law dia. Kena tambah pada time racing. So Enea dapat P3, Acosta jadi P5 ke P4 macam tu lah. Kesian dekat Acosta sana. Sebab Acosta ni nampak dia memang nak menang, nak try lawan yang depan. Tapi tak boleh tau. Aku nak pergi ni tapi tak boleh. Nak try ni nampak dia sungguh dia. Ya, nampak kesungguhan dia nak lawan, nak pergi, nak charge, nak. Walaupun dia tahu motor dia tak boleh pergi, tapi tengok cara dia charge. Macam dia nak cuba tahan, jangan buka gap jauh. Dia tahu dia tak boleh menang pun. Dia boleh kacau, tahan, try lah. Lah okey. Walaupun dia ada. Tutup cerita sprint race. Final.
kita pergi kepada final race. Final race ni macam biasa, siapa dia? Oh, the best. Best. Simply the best. Tak tahu Dari kan? starting Hilang. sampai lebam. Macam dia buat training ke. Semua race macam tu. Semua race yang dia menang, dia lead daripada Ya, awal. Daripada awal. Maknanya memang konsisten betul-betul lah dia punya. Betul. Nak lead daripada awal sampai habis tu bukan benda senang. Lagi penat daripada Sebab apa? Ni nak tanya rider ni sebab apa kalau 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 race- duduk belakang bukan lagi penat nak duduk belakang tak. potong tak payah. duduk belakang Ke dengan depan depan, lagi depan lagi penat. Sebab apa? Kita nak kena kekalkan kita punya konsisten dengan time kita tu tanpa ada sebarang mistake, breaking point tempat yang sama. Maknanya dia boleh keep on, tak ada mistake langsung sepanjang berapa lap? 30? 20 lap. 20 lebih. 20 lap tu tak ada mistake. Satu lagi dengan pressure orang belakang, kita tak tahu berapa ramai yang cucuk ke apa ke datang kan. Penat dia kat situ lah, penat mental lah. penat nak avoid mistake. Tapi kalau guna cara yang betul, enjoy macam training dia tak jadi penat. Dia jadi macam training pula. Rasanya mungkin best pakai cara ni. Ataupun best berguru dengan bukan. Betul. Itu pun boleh jadi ke. So every race yang best menang so far since last year sampai this year adalah dia lead the whole race. Betul. Start Kalau dia lead maknanya dia menang. Ah. Lepas ni nak tahu kalau best lead dia dia nak menang. tengok best fighting sekarang payah. Walaupun ujung-ujung Martin dia ada dalam Dia nak sampai kejap sikit, lepas tu get balik. post race dia bagi tahu Martin bagi tahu dia cuba nak catch up dengan best, nak tekan best untuk tengok best ni ada mistake ke apa lepas dia pressure. Tak boleh. Betul. Tak boleh nak keep up dengan pace yang best dah buat daripada awal. So Martin redor dengan P2. Untouchable lah, kira lari-lari terus lah. Gaib-gaib terus. P3 Acosta. Again paling banyak podium Mat P3 ada. tapi tak menang. Paling banyak podium tapi tak menang. Acosta buat race on its own. Dia tahu dia tak boleh pergi depan pun, tak boleh menang race, and then dia tahu yang belakang dia pun kira dia boleh settle lah, boleh manage gap belakang. So dia buat race dia je lah, P3 tu bawa dengan tenangnya, bawa dengan dia punya pace, dan dia tak perlu nak fight dengan siapa-siapa. Martin dah lari, walaupun pada satu ketika Acosta duduk P2, Martin duduk P3. Martin makan dia duduk P3 dan dia tahu ni dua kalau dah lari terus, tak boleh nak potong. Dia buat race dia sendiri dan dia kekal di P3 sehingga habis race. 1, 2, 3 kau team habis. Tapi kalau perasan, media yang membincangkan MotoGP ni khususnya tak terarah pada Moto2, Moto3, satu dunia kurang nak membincangkan tentang kemenangan Bezzecchi, kehebatan Martin ataupun Acosta yang berjaya mengekalkan kedudukan P3 tanpa diasah. Semua akan tertumpuk ke arah siapa tau? Ai Agura. Betul. Sebab Tiba-tiba kesian. Aku dah seronok. Ini sekarang ni datang pada belakang satu ni sekarang silat-silat Acosta dengan Martin ni kena ni kan. lap time dia pun laju tau waktu dia sampai tau. Dia pegang fastest lap dan Apa yang rosak tau? tahulah. Temperature heat, overheat. Coolant Coolant tendang. Coolant pakai apa? Kalau pakai air Air pakai. Isu Kong dapat info isu Kong. Isu kau claim lah. Ada berhenti setahun. Sebab dia masa ada on board tu dia tunjuk dia open throttle tapi dia jadi sebu kan. Saya semput. Massimo Rivola keluar statement, dia masuk damage prevention mode. Maksudnya sebelum engine tu burst, ECU tu dah control tak nak bagi burst dulu. Maksudnya dia guna the whole capacity motor tu untuk dapatkan satu. Tak silap aku dia potong. So engine dia boleh jahanam juga. Boleh. Ingat kau perfect lah. Bulan tu 94 qualified. Boleh dyno. 57 jahat Ultra Pro Max benda tu. Tengok dia potong Ducati. Dia potong Alex Marquez. Macam tu je dia potong. Macam tak ada apa. Dia potong the next two corner dah gap 0.3 0.5 second.
Banaya dia potong Dia sampai potong tinggal. benda yang sama, dia potong straight away gap. Sampailah dia berjaya potong Dija pada hairpin yang sempit tu. Yang itu potong clean. Ya. Itu potong clean. Itu Martin potong Banaya punya, itu jahat punya. Jahat punya. Itu jahat punya. Suruh angkat punya, tak mau. Tak mau. Ini bukan suruh angkat punya. Memang dia potong clean, dia make dia punya apex, dia dapat apex dia, breaking point dia mid, masuk, keluar. Oh tapi memang cantik betul dia masuk tu. Aku je. Cantik betul. Replay 10 kali pun macam Perfect betul. perfect. Selalu kalau kita dah overtake, lining kita sudah lain lah kan. Macam lain kan. Lining memang itu lining ibarat macam Diga pula yang salah lain. Dan dia punya exit tu, time dia dah potong exit tu, cuma buka elok macam tak ada apa. Selalunya orang lepas dah, yelah masa lepas overtake exit mesti kurang drive sikit kan. Okey. Masa ketika tu tengok dia dah kena potong sebab dia dari pertama di belakang makan Banaya, makan Alex Marquez. Lepas tu Dija, next nak kejar Acosta. Tak jauh pun, depan tu sikit dalam 0.5 second dalam macam tu. Dalam hati macam tu tengok kan 1, 2, 3 dalam nak sorak nak sorak seorang-seorang macam kita gila pula masa dah pukul 4 pagi. Tengok seorang-seorang, ini sekejap lagi dapat ni Acosta ni, dapat mati ni tengok layan gini syok ni, tengok ni cas tiba-tiba dia keluar happy tu. Kamera angkat pula, kamera ambil angkat tangan. Aduh, cakap. Sebab tu media terarah sembang pasal dia sebab kesian. Nampak potential, nampak speed, berjauh datang. tapi tak dapat nak habiskan Tapi ni. pasal macam Ugra ni, kenapa lalas baru dia datang? Kenapa awal tak datang? Macam cakap first episode apa, Rider lambat pandai. Dia Rider lambat pandai. Dia masa Jumaat yang free practice tu, P2 buat time. Itu tu. Itu yang aku tengok dia punya perbandingan time dengan Marquez dia tunjuk. Sebab sektor 1, 2, 3, 4 dia lagi laju daripada Marquez. Sebab Jumaat ialah rider buat race simulation. Sebab free practice FP2 pada Jumaat 40 minit. So dia buat race simulation. Berapa lap, 20 lap ke apa yang buat simulation, nak tengok race pace berapa time. Masa tu aku tengok ini Agura ada main pan ni. Tapi Fras pada Sabtu qualify tak boleh buat time sebab dia bukan rider satu lap punya rider. Rider satu lap kita tahulah Quartararo, Jorge Martin. Ini memang rider satu lap. Satu lap dia memang laju. Ajak main 20 lap kantoi. Macam tu. Tiba tengok-tengok dia qualify tak boleh nak buat time. Tak apalah. Dalam hati yang sprint race pun mungkin tak boleh main. Tapi sprint race habis P7 okey lah. Bila masuk final race yang distance ni panjang, aku dah agak lah ini Agura mesti sampai kan. Kau. Aduh. Marc Marquez. Baru nak tengok 1, 2, 3 Aprilia. Tak pernah lagi kan? Podium 1, 2, 3 Aprilia tak pernah kan? 1, 2 je baru takat. Itu pun baru ni semalam. Di mana Bezeki nombor 1, Martin nombor 2, Costa 3, Dija dapatlah 4. Agura tak ada kat sana kan. Marc Marquez. Apa mistake dia masa dekat sprint? Patah balik Tak balik dekat sprint. Baru teringat rider ada, tanya lah. Apa sebab Marquez mistake masa sprint race tu? Yang dia jatuh tarik Dija. Itu bagi aku itu low side panggil. Kalau jatuh tu panggil low side, itu sebab brake depan brake depan. Kau tengok waktu dia nak potong tu. Dia mungkin dia lambat sikit lepas brake ke, patutnya dekat situ dah lepas brake dah start on throttle. Ya dia hard brake orang. Hard brake tu bila kau hard brake, semua gravity berat semua pergi kat depan tu. So, bila lama sangat duduk depan dia dah panas. Lepas tu lambat sikit. Benda ni macam aku cakap tadi lah, dia millisecond je. Mungkin sebelum ni dia kat sini dah lepas brake lah. Ni dekat dalam tu pun dia tak lepas lagi. Dia nak hold line lagi mungkin dengan braking. Dah tak boleh nak tahan. Limit orang kata over limit lah. Tak lock cantik. Low side, Dija pula kat atas. Rapat sangat. Rapat. Tapi kita nak tengok Marquez yang mistik macam tu. Jarang. Itu lah tak sepatutnya dia mistake tu sebab dia orang kata otai je. Dia dah faham dah break tu kat mana maksimum kan. Tapi tu lah sebab nama pun motorsport memang sport tak tahu. Kalau ini kalau lah, cerita kalau lah. Kalau Marquez tak jatuh pada sprint race, adakah Pecco boleh P2? Tak boleh lah. Pecco kalau Marquez tak jatuh? Tak ada lah.
Tak ada lah. Peko tak ada lah rasanya. Peko tak ada situ lah. Tak ada Marquez situ lah lah. sana. Sebab time tu tengok Digia dengan Marquez pun lagi agresif daripada Peko. Betul. Peko safe lah, dia lembut je. Mr. Smooth lah. Dia macam Lorenzo Tapi lah. yang kasar-kasar ni yang buat best bila tengok MotoGP kan. Yang ada langgar sikit. Itu drama pun. Sebab tengok yang betul-betul cakap lah, yang boleh bawa Ducati sekarang satu je, Marquez. Marquez je lah. Peko tak boleh bawa. Firmin tak tahu mana pergi. Morbidelli lagi tak tahu. Alex Marquez pun dah hilang. Alex Marquez tak boleh bawa. Dija lah 2-3 race ni ada mari. Pada tahun lepas Alex Marquez konsisten tu. Ya. Tahun lepas Alex Marquez lah dia oli pencabar kepada abang ni. Ya. Kalau tak ada Alex Marquez tu half season dah boleh tutup lah TV tu. Tak payah tengok langsung lah. Dah overall lah. Ada overall dah champion lah. Sebab ada Alex Marquez dah boleh kacau-kacau sikit kan. Boleh tahan-tahan sikit point, jangan champion awal sangat. Itu je lah. Dia jadi penyakit macam Honda. So kalau Ducati tak sedar benda ni cepat, dia akan develop motor hanya untuk Marquez. Sama macam Honda dulu. Honda develop motor di mana rider dia satu orang je yang boleh bawa. So nampaknya ke arah itu. Sejak daripada Marquez pegang factory, Ducati buat motor macam terlampau banyak mengambil kira data daripada Marquez. Tak ambil data pada orang lain. Ya, lain rider lain karakter dia. Betul. Dan paling seronok, bukanlah paling seronok, antara scene yang dapat kita tengok di mana kan Marquez tarik Dija jatuh. Memanglah incident race tahu, tapi you destroy someone else punya race. Dan Marquez yang ni aku respect. Memang dia dalam press conference pun dia cakap dia sepatutnya dia sepatutnya dipunish. Dia kata dia dah destroy race orang dan dia perlu diberikan long lap. Padahal tak diberikan lagi. Dia dah minta siap-siap. Respect lah, bagus lah. Tapi dia minta maaf dekat Dija malah layan. Dija malah layan sebab the whole paddock tahu lah Marquez macam mana, kaki sondol lah, kaki sodok lah, apa semua kan. Lepas tu Dija malas layan gitu gini. Esok tu di main race teruskan lagi benda yang sama. Still Dija fighting dengan Marquez. Itu yang best pun. Itu je yang best semua. Dia macam mana Sini orang je. Pada aku lah, MotoGP ni dia seronok tengok kalau dia ada satu rivalry yang membenci sama sendiri. Itu yang akan itu yang jadi drama lah. Itu yang akan spark. Macam Marquez buat dengan Rossi. Macam mana Stoner dengan Rossi. Sebab setiap era ada kena ada benda tu. Dia ada rivalry yang macam aku benci aku nak kalahkan Han cakap benda tu sama kat aku pun cakap sama. Tapi depan kita senyum-senyum. Tapi dalam track kita tukar benda tu. Kita tak tunjuk kan. Benda tu yang sonok. Tengok rivalry yang macam ni. Macam dulu Lorenzo dengan Rossi, walaupun sama-sama Yamaha, dalam paddock letak dinding weh. Punya tak demam teammate tapi tak ngam. Data tak share. Engineer tak bercakap. Walaupun kita ada satu paddock misalnya, macam mana buat ni kan, motor ni tak belah kan. Sama team kan. Masa Rossi, Lorenzo tak ada benda tu. Tengah-tengah paddock wall terus. Memang tak nak bagi. Masa tu rivalry macam tu yang kita dapat. So sekarang ni macam rivalry sekarang ni lama macam hehehe kawan aku kawan hang. So bila race tu jadi macam terlalu jaga hati. Itu yang kalau potong lebih ke kawan pula kan. So benda tu yang boleh kita tengok tak best tu. Dalam race tu bila tengok selaku kita yang nak tengok race yang bagus macam tak syok. Ni ke? Tak macam dulu betul-betul fight kan. Bila keluar statement dia ada spark. Satu lagi sebab undang-undang pun dah lagi ketat. Undang-undang lah Gen Z lah. Dah Gen Z dah lembut. Tu lah rider semua jadi lembut. Macam yang kalau kita flashback dulu, yang di mana Marquez hulur tangan dekat Rossi, tak nak salah, simpan tangan. Di mana orang semua bergelak ketawa, Lorenzo pegang mikrofon dengan seriousnya menyatakan this is not a joke lah, apalah. Macam tu punya rivalry. Macam yang baru-baru ni kan famous quote tu balik, apa Stoner cakap dekat Rossi, your talent outweigh kan.
Your ambition outweigh your talent. Benda yang sama dekat Marquez sekarang ni, di mana dia punya ambition untuk overtake Dija tu dah overweight dia punya talent. Benda-benda statement-statement macam ni kan. Dan yang masa Rossi dengan Stoner lu, lepas tu Rossi pergi dekat paddock, tak buka helmet, minta maaf, jadi bahan ungkitan. So nak minta maaf, buka lah helmet. Benda gitu jadi yang spark ni lah. Sekarang ni macam rivalry pun tak ada. Even rival pun duk sembang, tepuk botol. Macam manja. dia macam manja lah. Macam tak berapa nak rivalry sangat kan. Acosta ni jadi lebih, dia macam cakap episod 1 dia ada satu macam arrogant. Dia ada satu macam persona yang di mana dia tak suka berada dalam kalangan rider bermesra, bersembang. Dia tak ada, dia duduk tepi buat tak tahu. Dia macam hal dia. Kalau pasal dalam fan parade pun, dalam atas bas yang jalan pusing track tu, kan banyak rider macam bersembang apa Acosta dia tegak. Dia buat harder. Dia macam budak muda yang tak tahu nak bergaul dengan orang tua. Tapi in terms of racing punya culture, dan ini adalah pertandingan, aku rasa benda tu bagus. Sebab apa aku nak besar sangat dengan aku punya kompetitor kan. Hang tanggung nyawa dengan aku dalam tu. Macam tu, macam kita let I know you, you know me, tapi tak payah mesra. Macam tu. So benda tu yang dibawakan dalam race, dan kita boleh nampak Acosta punya overtake tak ada belas kasihan babe. Semua asuransi punya overtake. Dia tak ada belas kasihan punya. Kalau macam Moto2, macam MotoGP overtake dia, ada pula baru ni tengok nak overtake, tengok belakang dulu. Macam turn 1 Austin kan macam ni, naik turun, naik balik baru masuk kiri kan. So time kiri tu dia ada sedikit wide. Siapa tak silap aku, Martin ke Bezeki, ada sedikit wide. Aku rasa aku ingat Juan May kot, tak silap. Tapi dia tengok belakang sikit, masuk lagi satu. Masuk je lah, dah dekat depan kan. Kenapa nak kena tengok belakang nak bagi orang? Race ni bukannya free practice. Sampai macam tu sekali punya bertimbang rasa, ni lumba bang. Faham lah kan. Orang tu nak langgar orang tu elok. Nak sentuh sikit Syafiq pasal ni Honda dan Juan May. Honda bukan tak laju. Sebab Juan May boleh sampai depan. Tapi itulah, dia suka lempar motor keluar. Last 5, last 10, kita nampak Juan May ada ni. Juan May ada tiba je hilang. Tiba tengok dia jatuh. Cakap macam tak ada orang lain ke nak. Asalnya dia bawa terlalu maksimum lah. Itu je maksimum motor. Sentiasa on the limit. Sentiasa on the limit, baru boleh duduk kat situ. Betul juga. Betul. Kalau betul juga. Betul. Maksudnya dia sentiasa on the limit baru boleh di situ. Sebab rider Honda yang lain memang tak on the limit pun. Bukan hari ni biasa lah. Kita man-man lah. Pelan-pelan kayu lah. Dia duduk factory. Kita cari data punya rider. Johan Zarco orang tua. Tak tahu buat apa. Budak baru takkan nak expect dia push kot. Kan? Dia pun tak faham motor dia apa dia lagi. Jaga Morera. Dia pun tak faham motor dia, tak faham tayar dia, tak faham banyak benda dia tak faham. Takkan nak expect dia. Tapi Toprak. Ada cerita Toprak. Toprak kita apa cerita? Sedih lah. Tapi dekat mana? Brazil tak silap. Dia starting belakang Quartararo Brazil ke Austin? Brazil dia starting P12. Dia punya whole shot device dia rosak. Sebelum first turn dia dah last. Tapi Austin pun di depan pada Jack Miller. Motor rosak masa sprint race Toprak. Tapi dia starting depan Jack Miller dengan Eric Rins sebenarnya. Betul. Dia lagi laju pada lagi dua rider Yamaha yang lama ni. Respect lah pada dia lah. Last main race top Yamaha. Mana dia top Yamaha? Top Yamaha nombor 12 ke 13. Bawa balik 2 point. 2 point. Sedih. Yamaha 4 biji tu betul-betul mengisi korum 4 terakhir. Ya tu. Tak. Yamaha, mana Yamaha dulu yang diagung-agung kan? Yamaha dulu duduk depan. Kalau sekalipun bukan factory pun ada mid pack lah. Ya. Sekarang Yamaha hanya mengisi korum. Mengisi korum bukan duduk depan, belakang sekali. Ya, Keempat-empat. Woi. Tak ada muka babe. Sibuk buat cover set agaknya.
Oh, Betul ngantuk. lagi kau tengok Ngantuk teruk ni. ngantuk betul. Satu lagi kau tengok motor Yamaha pun. Dari segi bentuk tu dia tak cukup canggih macam motor-motor lain tau. Ya. Kalau macam Ducati, Aprilia semua dah nampak macam robot lah. Kalau kita tengok Yamaha ni kita masih nampak lagi motor Yamaha 10 tahun yang lepas. Bentuk dia tak lagi banyak. Eja sikit Ada sikit, ada milit tu sikit je. Tapi dia still ada bulat-bulat dia tu. Nampak dari segi. Dulu Yamaha terkenal dengan agility untuk corner speed yang tinggi. Macam mana Aprilia dia sekarang. Dia tak boleh buat. Nak kata dulu pakai inline 4 top speed tak mari, sekarang sudah convert pergi V4. Aprilia dengan siapa tu Ducati, potong dia dekat straight tak cucuk angin pun. Corner speed dah hilang, straight line speed pun hilang. Lepas tu wheel spin lagi, tayar belakang kuat. Ada nasihatkan elok tarik diri je lah tahun ni. Simpan duit, tahun depan masuk balik. Bagi Suzuki kekut bajet. Suzuki tau. Suzuki kekut bajet tu masalah dia, sebab penjualan motosikal Suzuki globally tak cukup untuk tampung dia punya racing. Tu sebab dia. Sebab tu Suzuki tak boleh nak masuk racing MotoGP sebab kos dia terlampau besar. Dan sebab walaupun Kawasaki dekat US mencatatkan sales yang sangat tinggi sekalipun, tetap tak berani masuk MotoGP. Dekat World Superbike, kita masuk World Superbike tu ya. Dekat World Superbike sekalipun Kawasaki tinggal 1-2 motor je. Yang dulu factory KRT Kawasaki Racing Team pun dah rebrand pergi Bimota. Bimota dah take over. So dia supply parts and engineering punya data saja. The whole pembelanjaan cover by Bimota. Cuma ada satu je rider dia masih lagi Kawasaki bawa motor ZX-10 Garrett Geloh warna hijau ni. Itu saja. Sebab Japanese manufacturer memang terkenal dengan suka nak cut budget in terms of spending racing. Kawasaki, Suzuki tak suka nak all out. Yamaha dengan Honda lain lah. Tak tahu kenapa Yamaha yang beria sangat. Honda faham lagi kan. Yamaha ni yang beria sangat. Stupid decision macam walaupun tinggal setahun je lagi nak lumba, pergi buat sibuk buat before. Tak payah lah. Buat apa kan. Benda-benda bodoh-bodoh macam tu yang sepatutnya Yamaha buat sudah memakan diri dia sekarang ni. Okay, cerita pasal World Superbike. Daripada race, masuk sikit World Superbike, race 1, race 2 dan juga Super Pole race, result yang sama. Bulega 1, nombor 2 Lacona, nombor 3 Miguel Oliveira. Finally Oliveira berjaya menjinak. Oliveira apa dia? Berjaya menjinakkan dia punya Dia buat motor apa sekarang? M1000 RR BMW dia untuk bawa ke podium di tempat dia sendiri, iaitu di Portimao, tempat Portugal. Dan seperti yang dijangkakan, World Superbike tahun ni sangatlah boring, di mana Bulega tak ada langsung pencabar yang boleh mendekati dia. Macam ada GP yang dah lepas pergi ke SBK tak boleh lawan. Tak boleh. Ni lah apa ni, siapa tu? Somcat first race dia after return daripada injury. Nowhere to be seen, tak nampak. Oliveira ada P3 untuk setiap race dan juga podium lockout 1-2 untuk the whole 3 race untuk Ducati. Lacona dan juga partner dia Bulega. Lacona. Tapi itu memang boring lah boleh kata. Memang dah expect dah boring pasal tahun lepas pun kita dapat tengok Bulega fight dengan Toprak je, 2 orang je. Toprak dah tak ada. Mana nak fight dengan siapa? Ya. Aku suka tengok apa tahu sekarang 600. Apa ni? Oliveira bawa BMW? BMW Tak boleh fight dengan Bulega? tak boleh. Mana Toprak power lagi ya? Mana Toprak power lah. Mana Toprak power lah kan. 600 Super Sport yang seronok untuk ditengok sekarang ni. Pasal apa? Brand-brand China dah masuk. QJ ada sana. ZX Moto sudah ada sana. Satu lagi Cove pun brand China CF juga. tak ada sana. CF tak ada. Tak ada. Ada brand China kat sana. Masa tu aku mula-mula masuk brand China, cakap ni dia orang saja nak penuh korang kan. Duit banyak, masuk korang sponsor sikit-sikit kan. Menang babe. Menang nombor 1. Dua-dua race 1 race 2 menang. Yang aku ingat dia tinggal race berapa ke? Nombor 2 Ducati siapa? Allahu Akbar. 3.7 second. Boleh kata menang berkampung lah. Motor China tapau motor Ducati 3.7 second. Yang berkampung.
Main motor China. Aku baru dah tanam niat lah nak kumpul duit nak beli motor China. ZS motor. Z motor. 850. Manakan MotoGP tahun depan dah 850 kan. So sebenarnya kalau aku bawa ZX tu pusing-pusing tahun kau feel macam bawa MotoGP lah. Winglet dah ada siap. Winglet dah ada siap. Winglet dah ada siap. Tak apa. Sarung shoot bawa pergi Dr. Sagur. Kita sebagai kita nak menyatakan kita punya sokongan kepada Hakim Benish, esok pergi ambil itu motor, ikat loan 8 tahun, Aeon kredit, zero down payment, ada cashback lagi, free full face helmet. Siap motor. Free siap free jaket Alpine Star Cak Ayam RM120. Macam okey. On. Motor China boleh kata sekarang reliability motor China pun dah boleh. China yang sekarang bukan macam China yang dulu lah. Dulu kita nak beli barang ke, kena barang Jepun, barang China tak nak. Sekarang orang cari barang China. Proven. Betul. Dan dia dah dibuktikan di international stage yang tinggi, di mana kompetitifnya tinggi. Sana ada Ducati tau. First year. First race ni? Second race. Second race dah menang satu. Sana ada Ducati. Sana ada Yamaha. Sana ada Kawasaki. Sana ada Honda. Tapi yang menang motor China. Menang pula bukan dekat-dekat. Berkampung. 4 second. 4 second racing tu berkampung weh. Oh jauh. So proven lah motor tu reliable untuk digunakan. Maksudnya skeptical motor China tak payah, motor China tak payah. Itu mungkin motor China yang digunakan secara daily basis. Betul memang ada kekurangan lagi sebab kami hadap motor China ni hari-hari. Hadap China? Bosch. Kami hadap motor China ni hari-hari sebagai kami punya mata pencarian lah kan, workshop. Yang guna hari-hari ni masih ada sana sini dia punya kelemahan dia. Berbalik lah dengan harga yang dia bagi. Betul. Kalau dia bagi harga macam tu nak perfect macam motor Jepun tak boleh lah. Tapi apa nak dikatakan sekarang ni, motor China ni dia memang dah boleh penuhi market. Bukan lagi segmen untuk daily commute. Satu sebab harga dia. Harga dia memang tak logik dia. Murah. Lepas tu dapat tahu boleh menang pula dekat SBK pun. Lagi rasa pelik. Tengok macam ni lah atas jalan sekarang bukan nak kutuk lah, NVX dah tak nampak. Kurang sangat. Betul. Nampak apa tau? QJ AX 200 tu berlampak weh sekarang. Ramai yang pakai. Cutting lebih kurang, bentuk lebih kurang, harga separuh. Harga separuh dah lagi laju. Boleh loan, kosong down payment. 7 tahun favorite sekarang budak-budak. Kosong down payment 7 tahun, free helmet, free jacket Alpine Star Cak Ayam. Bagus bulan. Ada selalunya pakai hilang tu ke? Okey. Oh dah melalut saya. Okey, kita tutup episod ni dengan Moto3 tadi, Moto2, MotoGP, dan kita masuk sikit tadi apa, World Superbike. Okey. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Siapa menonton sampai habis walaupun kami ni banyak melalut. Harap info ni berguna lah untuk anda daripada untuk digunakan pada masa hadapan, untuk dikongsikan dengan kawan-kawan untuk perkembangan motorsport dunia dan juga tanah air. Jangan lupa follow, like, komen dan share kita punya podcast. Ada apa-apa idea letak kat ruang komen. Ya, macam biasa dia suka baca komen, dia akan reply komen. Kalau korang tak komen, tak berlaku lah interaksi tu. Betul. Kena komen. Jangan lupa follow segala platform media yang kita dah sediakan untuk dapatkan update-update terkini. Setelah itu, selamat raya Mazatin sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pula tak ada.